السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 159. 158 bawah. 158. Kita masuk satu bab baru, bab ma jaa fi ta'imi syakir. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum lagi syukur dia pada Allah. Ini tajuk malam ni nak cerita orang baik. Orang baik ialah orang yang Tuhan bagi kat dia rezeki cukup, makan minum cukup. Nak kata kaya raya dah, nak kata miskin melarat sampai tak ada makan dah. Tuhan bagi kat kita makan minum cukup. Anak kita 6-7 orang semua makan cukup. Nak mewah macam setengah orang dah. Nak melarat sampai kutip sisa makanan tepi jalan pun dah. Maknanya Tuhan bagi kat kita cukup dan kita bersyukur dengan Allah. Ini orang baik. Kata dia, ketahuilah saudaraku, berbahagialah orang yang ada cukup padanya padi, beras dan seumpamanya daripada makan minum serta syukur dia kepada Allah. Bahagia orang macam ni. Cukup makan minum dan kita pun semayang semua jaga elok. Agama ni kita buat cukup elok. Tonton tengok baru ni anugerah peladang jaya tolong dan sahabat. 2 orang peladang yang dianugerahkan sebagai peladang berjaya dalam Malaysia ni. Hak seorang tu peneroka Felda mana ke di Perak, Felda Bersaut ke apa ke di Perak. Anak ada 8 orang, 7 orang universiti. Seorang masih di sekolah agama Izzuddin Shah Ipoh, sekolah menengah, dan insya-Allah akan ke universiti. Bila orang interview dia ni, orang tua dah tengok muka keluar dalam surat abang pun kita tengok, kita rasa sejuk hati. Muka bersih, muka orang semayang, muka bersih dengan kepiah putih dia, dengan janggut dia, dengan apa. Orang tanya dia, apa rahsia dia? Dia boleh didik anak. Anak ada 8 orang, 7 orang masuk universiti, seorang di sekolah menengah pun nampak potensi nak ke universiti. Apa rahsia dia? Tonton tengok apa dia jawab. Dia kata tak ada rahsia apa. Dia kata dia cuma didik anak-anak dia ikut lagu macam mana suruh agama. Tu saja. Lain tak ada. Cantik. Orang Arab kata jawapan tu jami' mani'. Jawapan tu dia kunci kemas. Tak boleh nak ongkar. Tak ada pergi nak buat cakap pandai saya lagu tu lagu ni saya. Ni semua karut. Ni semua karut. Ni semua cakap pandai ni, cerita apa lagu tu lagu ni saya. Ni semua karut. Dia punya jawab pendek saja tapi cukup bermakna. 8 orang anak Allah bagi dekat dia 8, 7 dia hantar pergi universiti. Ada yang pergi luar negeri, ada dalam negeri, ada yang sambung buat further study dan sebagainya. Anak 8 orang, 7 dah. Memang dah berjaya dah 7 orang. Rahsia satu aja. Dia kata dia tak ada apa resipi kejayaan dia. Dia satu aja. Dia kata dia didik anak dia ikut macam mana agama suruh. Kejayaan Allah bagi. Dia kata. Menangis tuan-tuan. Kalau kita baca tu, kita menghayati jawapan dia tu, menangis kita ni. Baik dari segi dunianya, baik dari segi akhlak, baik dari segi agamanya, baik segala-gala anak ni. Keluar pula gambar anak-anak. Tengok pun sejuk hati anak-anak dengan kain kelumbung tudung labuh dengan elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita yakin rezeki yang dia suat dalam mulut anak-anak dia halal. Halal dan tayyibah. Halal dan cukup baik. Allah bagi kat dia macam tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka hendaklah ingat-ingat. Makna syukur kepada Allah di sini tidaklah makna mengucap alhamdulillah saja. Syukur bukan macam tu saja. Itu di antara syukur. Kena sebut alhamdulillah ni kena duduk di mulut. Tuan baca cerita wali Allah Abu Al-Mughis Husin Al-Hallaj, wali Allah. Jatuh tangga daripada tingkat atas tu. Duk berguling jatuh tangga tu. Dia duk zikir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Buk kata sampai di lantai bawah ni. Menangis. Orang yang tengok dia jatuh tangga. Duk berguling. Duk sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai jatuh. Menangis ni. Orang tanya dia. Pasal apa tadi masa duk berguling tu tadi duk sebut Alhamdulillah. Dia kata bila duk sakit. Masa tu lah kita paling dekat dengan Allah. Dia kata. Bila dah sampai di bawah ni atas lantai ni tak sakit dah. Bila tak sakit dah dia kata aku menangis. Aku takut saat lagi aku lupa Tuhan. La ilaha illallah. Kita mau bergolek tu. Maki tu lagi tak sampai bawah. Duk maki tu. Siapa abuh tak marah habis semua orang. Oh, tak sama lah. Dah, tak sama lah. Orang-orang yang baik-baik dengan kita ni tak sama. Begitu. Maka makna syukur ni bukan alhamdulillah saja. Bahkan dia kata maknanya menggunakan segala nikmat yang dikurnia Allah kepada tempat yang disuruh dan tempat yang diizin Allah. Itu makna syukur. Tuhan bagi apa kat kita? Tuhan bagi makan minum cukup. Hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar bagi orang. Tuhan bagi duit ringgit cukup. Hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar tolong orang, sedekah untuk kebaikan orang. Orang yang boleh buat macam ni, ini orang syukur sungguh-sungguh. Dia kata, maka apabila ada padamu padi, beras dan segala makanan dengan secukupnya, maka kamu belanjakan dia bagi dirimu yang berbuat ibadah dan taat kepada yang disuruh Allah. Mula sekali kalau Allah anugerah rezeki makan, kita makan. Bagi ada tenaga, mudah-mudahan bila dah ada tenaga, kita boleh buat ibadat pada Tuhan. Dan kamu belanjakan untuk anak isteri kamu. Nombor 2. Pahala paling besar yang Allah bagi kepada suami ialah apabila suami buat kerja. Hasil yang suami dapat itu digunakan sebagai nafkah, suap makan untuk anak bini. Makanan hak disuap dalam mulut isteri itu, satu suap tu Allah gandakan berapa banyak pahala. Begitu. Dan kamu hubungkan rahim dengan dia. Seperti bagi makan kepada adik kakak, saudara mara yang miskin. Dan bagi jamu siapa yang datang menjadi tetamu kepadamu dan sebagainya. Itu dia. Hak lebih-lebih itu, adik-beradik kita panggil sekali-sekala mai rumah kita makan. Sekali-sekala panggil lah. Siapa, kalau mak ayah ada lagi panggil. Mai sekali seminggu sekali mai makan rumah kita. Panggil adik-beradik, abang kak duk tak mana telefon mai lah. Hampa lama tak mai makasih rumah aku mai. Buat lagu tu. Menghubungkan silaturahim. Lebih lagi pada tu, tetamu mai di rumah jamu. Macam tu. Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan nikmat itu daripada Tuhan. Dan banyaklah kamu taat kepada dia. Duk saja-saja, mau duk ingat. Aku ni mengaji bukan tinggi mana pun, tapi rezeki Tuhan bagi ke aku. Mau ingat macam tu. Kawan saya, dia sampai PhD. Mengaji daripada bachelor, sambung master degree, sambung sampai PhD, sampai dapat doktor, lepas tu profesor madya, doktor lagi, panjang nama. Satu hari dia main sembang, dia sembang, dia kata, ustaz, saja kita sembang bila saja nak lempang satu benda untuk kita sembang. Dia kata, saya kata apa? Tak lah, dia kata kadang-kadang duk fikir dia kata dunia ni tak adil betul. Dia kata. Saya kata lain macam bunyi dia kata. Tak lah, dia kata kadang macam saya ni ustaz, dia kata. Macam saya ni. Mengaji ni ya Allah. Dia kata. Tunjuk kepala, botak tengah ni. Tunjuk botak tengah ni. Dia kata mengaji ustaz. Baca buku sampai luruh rambut. Dia kata bukan. Dia baca buku orang lain, baca buku tak luruh kan. Makan Maggi banyak kot. Kata. Saja kita buat melawak dengan dia kan. Dia kata ni, baca buku ustaz. Dia kata. Orang habis dah ijazah pertama pakat kerja raya rendah, kita pergi duduk mengaji lagi, dah beranak pindah heret anak bini pilok negeri tu, sambung buat master, sambung buat PhD apa semua. Duk kira-kira balik gaji, dia kata tak berbaloi dengan mengaji, dia kata gitu. Saya kata tu banyak lah tu, nak banyak mana langsung.
Doktor PhD ni kan, gaji gedebuk-gedebuk campur apa semua 7-8 ribu sebulan. Dia kata cukup lah tu, banyak lah tu. Dah, dia kata bukan apa ni, duk fikir kita ni jadi pesarah di universiti, kita duk mengajar budak-budak. Budak-budak hak mengaji kat kita ni, dia kata ijazah pertama saja, tapi bidang engineering. Dia keluar universiti, ijazah pertama saja, pergi kerja dengan syarikat-syarikat international ni, kerja dengan Nokia, kerja dengan Motorola. Orang hantar pergi sana sini, gaji orang bayar dalam US punya currency. Dia kata convert duit US currency ni, convert mai ke duit kita ni sampai 7-18 ribu. Dia kata anak murid kita mengaji ijazah pertama aja, yang kita ni guru dia, kita ni sampai PhD, kita 7 ribu, dia 17 ribu. Dia kata oh tak puas hati tang tu. Susah lah tuan-tuan, kalau nak kira tak puas hati banyak lah kan. Tengok kawan hadut berjaya dalam niaga depan mata kita ni. Hadut berjaya dalam niaga ni. Buka kedai kain berjaya. Buka syarikat transportation apa ni berjaya. Buka trading company berjaya kan. Cek balik SPM buat dah dia balik. SPM buat dah. Tapi kalau kita terima hakikat bahawa rezeki ni Allah dah atur dah nak bagi. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kat kita ni. Satu sahabat lagi pula kena sakit kulit. Sakit kulit. Sakit kulit ni sampai ke peringkat bila dia main sakit ni, gabuh kulit macam tu jatuh. Kulit tu jatuh bercabang. Macam debu tu. Buat lagu tu, jatuh bercabang. Silap makan apa sikit, dia jadi kering kulit ni, dia kering. Dia jadi macam tanah merekah tu. Nak ambil air, bergerak kasar sikit, perak. Dia merekah kulit tu, darah merambu turun. Ambil ayat semayang, dia kata ustaz ni duk ambil ayat semayang, kena ayat ni ketak ni, dia kata tak tahu nak ketak satu badan, sakit dia kata. Allahu Akbar, dia kata Tuhan nak bagi kat saya lah sakit ni, dia kata. Pergi masuk HKL Hospital Kuala Lumpur tu, dia kata masuk di ward tu, duk tengok-tengok kawan katil sebelah teruk lagi, dia kata. Tengok-tengok kawan katil sebelah, ward tu ward sakit kulit belakang. Beralih. Hingga duduk lantirai aja dia tu. Duduk lantirai sampai tak buka-buka, dia kata. Tak tahu siapa. Mula-mula masuk tu tak tahu siapa. Duk bunyi sakit saja. Duk bunyi. Dia kata apa hal kau. Sekali-sekali bila dia tarik tirai nak tengok kat kita pun. Tengok ustaz. Dia kata daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Dia menanah duk meleleh. Dia kata Allahu Akbar. Saya tengok-tengok macam tu. Syukur kat Tuhan. Tuhan bagi kita ni. Dia kata. Dia main cerita kat kita. Kita bila dengar cerita macam tu, tuan-tuan ambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil i'tibar, wahai orang yang boleh berfikir. Kita dengar tu, i'tibar. Kalau kita rasa kita ni miskin sangat, ada lagi orang yang lebih miskin pada kita. Kalau kita rasa kita ni Allah bagi sakit lah, ada lagi orang yang lebih teruk sakit pada kita. Bila kita ambil pengajaran daripada semua benda ni, syukur juga kita dekat Tuhan. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kat putaran ni. Nuh, kampung saya tadi nak keluar main tadi. Mayat seorang budak darjah 5. Kena gelek lori. Pecah kepala. Buat gimana kan? Hari-hari ada saja orang yang jumpa janji Tuhan ni. Kan? Kalau kena ke orang tua tak apa. Kena anak-anak ni Allah. Kesian. Kan? Balik sekolah tadi tengah hari tadi balik sekolah. Sampai dekat gate kereta api budak-budak naik basikal. Sampai kat gate kereta api tu apa lopak apa kat sikit, tayar jatuh lopak tu tak boleh kawal basikal guna kat tumbang pi belah lori, prak bagi kepala. Tuan-tuan, tu anak ada ramai pun Tuhan ambil seorang pun berduka cita, mak bapak ni tak tahu apa lama. Berduka cita. Teringat anak ni tengok kain baju anak teringat, tengok tak tahu nak abang. Ada sahabat seorang dulu ni. Anak baru habis hafal Quran 30 juzuk. Meninggal kemalangan juga. Anak bawa motor berlanggar lori. Dan habis. Cedera parah. Meninggal on the spot. Mak dia simpan kain tu. Baju anak dia masa kemalangan tu. Kan. Darah baju di darah lecut ni. Mak dia simpan baju tu. Mak dia main abang kat saya. Dia kata ustaz. Dia kata darah dia langsung tak bau hanyut. Baru hafal 30 juzuk. Baru hafal. Belum convocation terima ijazah lagi.
Quran duk panas-panas 30 juzuk ni. Allah ambil dia masa tu. Mak dia simpan tu baju darah tu. Mak dia simpan. Mak dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, tak bau hanyak langsung. Tuan-tuan nampak? Apa lagi yang kita tak percaya kat Tuhan ni? Apa lagi? Yang kita tak percaya dekat Quran ni pasal apa? Heran betul orang tak percaya Quran ni. Tak percaya sudah hidup cakap ni. Cakap mulut ni menghina Quran tu. Apa yang Quran kata tak sesuai. Apa yang Quran kata ni tak boleh pakai. Apa ni? Allah tunjuk lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Lepas satu-satu dia tunjuk bukti. Kata apa yang Quran kata. Apa yang Nabi kata ni. Semua betul. Tak mau pakai juga. Tak ada arah dah. Tak tahu nak buat macam mana dah. Terang-terang elok pun terang dah. Terang-terang kasar pun terang dah. Macam-macam. Tak masuk hati, tuan-tuan. Tak masuk ni. Dalam hati ni tak masuk. Dia kemasuk hati ni. Duk tikam tak masuk. Tak masuk. Tak masuk. Ni yang tuan-tuan yang kata hidayah ni. Orang selalu duk sebut bila nak mula majlis kan. Kita mulakan majlis kita ni dengan bacaan Ummul Kitab. Untuk mengambil berkat majlis ni. Bukan untuk ambil berkat. Untuk nak ambil hidayah daripada ayat ni. Nak ambil berkat apa? Kalau sekiranya sekadar nak baca Fatihah tu saja. Kalau sekadar nak gantung ayat Quran di dinding saja. Berkat apa kita nak dapat? Kita nak ambil hidayah daripada ayat Quran tu. Kita nak ambil petunjuk daripada ayat tu. Kita kena ubahlah ni. Bila jadi pengurusi majlis, tuan-tuan, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada ayat ini. Petunjuk tu, dia tak masuk dalam hati, kita engkar Tuhan. Ada orang yang Allah mudah bagi petunjuk dekat dia. Allah mudah. Tadi sahabat tu cerita nak main tadi ni. Dia ada satu orang perempuan duk pakai kain kelumbung, pakai ikat jerat luar tengkok gitu, yang rambut pun nampak keluar dan sebagainya. Dia bagi kaset agama pasal aurat, pasal apa ni, bagi dia balik dengar dia kata. Balik dengar tu, esok tu tengok pakai elok lah. Ada orang mudah Allah nak bagi hidayah dekat dia. Ada orang, ya Allah, punya susah. Kalau kita ni tergolong dalam orang yang mudah dapat hidayah Tuhan, syukurlah dekat Tuhan, tuan-tuan. Syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Dalam keadaan ramai orang payah nak dapat petunjuk, tentu kita Tuhan bagi petunjuk mudah, syukur pada Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka apabila ada padamu padi, bagi adik-beradik ni semua pakat makan, tetamu mai pakat makan. Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan nikmat daripada Tuhan, dan banyaklah kamu taat kepada dia. Maka siapa ada yang demikian itu, maka dialah orang yang cukup makanan, lagi syukur dia pada Allah. Itu dia. Siapa yang macam tu, Tuhan bagi kat dia cukup, dia guna pula hak cukup tu untuk bagi ke orang sikit sebanyak, dan dia syukur pada Allah, ini orang cukup baik. Dan orang yang demikian itu dapat pahala besar, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-ta'imu syakir bimanzilatis sa'imis sabir. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namanya Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang cukup makan minum lagi syukur itu menempati. Maksudnya sama dia ni macam orang yang puasa dan orang yang sabar. Orang yang ada makan cukup dan dia bersyukur pada Tuhan, sama macam mana orang yang puasa dan sabar. Tinggilah dia nak abang kata tinggi kedudukan orang yang syukur pada Tuhan. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi syukri liman ahsana ilaik wa du'a ilahu. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan syukur bagi orang yang berbuat baik kepada kamu dan mendoakan dia. Ini pula orang buat baik kat kita. Terima kasih atas kebaikan dia. Doa apa-apa yang baik untuk dia. Tuan-tuan, benda ni dia melibatkan soal akhlak. Kadang-kadang kita ni, kita punya slack ni, kita punya kegelincang ni tang ni, akhlak kita ni kurang sikit. Orang bagi, ambil. Terima kasih salam. Kadang-kadang kita ni macam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak kita menyuruh kita biar
rasa membalas budi apabila orang berbudi kepada kita. Kita bagi satu baju ke orang. Sebulan lepas tu kita tengok baju tu dia buat lap kaki di pintu rumah lah. Kita rasa bagaimana? Berasa macam nak ambil balik baju tu. Nak ambil balik, nak balik basuh apa, nak buat pelorong, nak pakai, tunjuk balik depan dia. Saja nak buat, nak tunjuk kat dia, kata aku bagi kat hang baju ni, aku sayang, aku bagi kat hang buat lap kaki. Kadang-kadang macam tu. Itu baru bagi baju. Tuan-tuan boleh bayangkan ibu bapa bagi dekat anak ni, bagi kasih sayang, bagi segala-gala dekat anak. Tiba-tiba anak-anak tunjuk dia tak hargai apa yang mak pak bagi. Macam mana rasa mak pak ni? Sakit. Allahu Akbar. Pakak tak mau jaga. Pakak tak mau jaga. Telefon Allah, minta maaf saya minggu ni kursus. Allah minta maaf saya minggu ni. Minta maaf. Sama-sama adik-beradik ni kak telefon dekat adik-adik telefon kat abang, kata ni abang jagalah, abang bini abang tak ada. Walaupun mak tak tahu, tapi anak ni dia buat macam tu. Abang jagalah, abang bini abang tak ada, saya dua-dua kami lelaki bini kerja. Abang ni pula jawab, sungguh kak tak kerja. Dia kata tapi aku anak ramai, mana kak nak jaga anak lagi, nak jaga mak lagi. Tuan-tuan, kalau mak dengar benda tu, dia kata aku mati di rumah. Dia kata aku mati di rumah. Kecil hati. Kalau baju kita bagi ke orang buat nak kasih, kita rasa tekilan dengan hati kita. Ini kita bagi kasih sayang, melimpah-limpah dekat anak buat lebih betul kat kita. Rasa apa mana? Tapi betul dia tuan-tuan. Benda ni Nabi katakan, dia ada beberapa benda yang Tuhan akan balas sebelum pejamatan. Di antaranya ni buat tahanan ke mak. Sebelum kita yang buat tahanan kat mak pak ni, sebelum kita pejamatan, Tuhan akan balas kita. Anak kita nanti balas kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan biarlah banyak-banyak terima kasih kepadanya. Orang buat baik kat kita, terima kasih banyak-banyak. Mak pak kita buat baik, dia telefon kita, dia kata ni hang lapang dah hari Rabu ni. Jawab lapang dulu, apa-apa jawab lapang dulu. Walaupun kita ada kerja. Dia kata hang lapang dah hari Rabu ni, kita kata lapang awak ni. Dah dia kata ubat mak habis dah. Dengan nak ajak hang pergi lain. Tak ada masalah. Kata berapa mak habis. Kerja kita nombor 2 tuan-tuan. Ni mak ni nombor 1 dulu. Tapi tak ramai anak-anak buat macam tu. Telefon ni hang lapang dah hari Rabu ni, dia tahu dah kontuan ni nak kacau. Tahu dah. Kawan saya jenuh, berkawan dengan macam-macam orang. Betul? Mak telefon tanya ni hang lapang dah hari Rabu ni, dia kata Rabu ni daripada pagi sampai tengah malam penuh. Tak boleh celah. Mak dia tak boleh nak celah pagi, tak boleh. Pagi sampai tengah malam penuh, dia kata. Ambo jangan buat macam tu. Begitu. Baik. Dia kata, maka apabila seorang daripada saudara kamu bagi sesuatu daripada pakaian atau makanan atau tanah atau rumah atau tanam-tanaman ataupun apa saja, maka hendaklah balas budinya itu dengan beri apa-apa yang upaya pada kamu. Ini Islam ajar. Dia bagi apa pun kat kita, balas. Kalau mampu, balas. Walaupun hak kita balas ni tak macam dia bagi, dia orang kaya. Kita berkawan dengan orang kaya. Dia bagi kat kita sekali-sekali, dia lepas mai kat kita harga sampai 2-3 ribu. Macam mana kita nak balas kat dia? Kita balas ayam serama sekong beri kat dia. Kan? Kita ada ayam serama di rumah misalnya, tak tahu dah nak buat macam mana. Kan? Tak tahu dah nak buat macam mana. Kita ni kebetulan lah orang tua kita sakit ke apa ke semua. Terpaksa nak menjalani satu pembedahan kan. Kalau rasa dibarazi tak apa lah kan? Seminggu boleh dapat lebih daripada yang diperlukan. Yang soal abang kata lah, kita pun tak tahu. Perlu 300,000 untuk belanja. Abang kata perlu 300,000, dapat 390,000 dalam masa seminggu. Sampai terbang nak bagi bangku percuma, boleh pergi apa semua macam-macam. Tak keluar dalam seorang itu 4 muka dia buh itu kan. Muka sebelah dia tu sampai muka main nak jadi legup.
Teruk dah sakit. Kita tengok muka dia, tak payah abang dia sakit. Kita tengok muka dia, kalau orang kata sihat pun kita sanggup bercumuk, kita kata dia sakit. Kan? Perlu 30,000. Perlu 30,000. Kawan sebelah tu perlu 30,000. Minta setahun dah, baru dapat 300. Ya Allah. Surat abang pun nakal kan. Dia buat keluar bawah tu, dia kata, samakah nyawa kita ni, dia kata. Kan? Kita pun bila baca, berasa juga sakit lah ni, kos ribu-ribu lah kalau nak berubat. Cerita dia macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dalam keadaan keluarga terdekat dengan kita sakit, kita perlu belanja segera. Tiba-tiba main satu kawan, dia kata, saya banyak tak boleh lah, banyak ni boleh. Dia bagi main satu cek, kita pun tak mau buka lah depan dia. Dia balik, dia baru duduk gostan kereta, kita buka tengok lah. Buka tengok, dia bagi 5,000. Ya Allah, 5,000 besar tuan-tuan. Kalau dia bagi 50 pun kita terima kasih dah. Dia bagi 5,000. Kita tengok 5,000, Allahu Akbar. Tak apa, dia balik dia. Petang tu ambil ayam serama kita sayang ni, ayam matang meleleh dari dagu dia, pergi hantar kat dia. Islam suruh lagu tu, dia suruh kita tunjuk, kata kita terima kasih apa hak dia bagi kat kita ni. Kita terima kasih. Bukan harga ayam serama tu 5,000, tapi kita sayang kat ayam ni. Tak tahu nak abang tuan-tuan, duk tidur ni, kita ayam duk tepi, duk tidur tu mata duk tengok ayam. Saya tak tahu betul tak betul orang abang. Ada orang lebih macam tu. Jadi saya tanya dia, nak tanya satu soalan saja. Ayam tu pergi tidur dalam bilik dia ke? Dia pergi tidur tepi lau ayam ke? Saya kata. Pasal ayam duduk tepi ni. Kan? Kalau dapat macam tu kan, dia korban sayang dia dekat ayam ni, pergi bagi kat kawan buat kebaikan dekat dia. Kira berjaya lah dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dan jikalau tiada upaya kamu balas budinya dan bagi apa-apa pemberian dan pertolongan pada dia, maka balaslah perbuatannya itu dengan puji dan doa. Kalau kita jenis tak mampu, nak bagi apa pun tak ada rumah, nak bagi apa pun tak ada rumah, terima kasih kat dia. Terima kasih itu puji-pujian lah. Terima kasih lah, katakan yang sudi tolong saya macam ni, saya tak tahulah bila saya boleh balas pula. Terima kasih kata. Banyak tu kata pun, kawan hak bagi tu rasa dia dihargai. Walaupun dia tak minta kita menghargai dia, tapi kalau kita tunjuk kita menghargai dia, dia rasa seronok lah. Selain daripada tu, bila dia balik daripada rumah kita malam, bangkit semayang, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, bagilah kebaikan kepada orang yang bagi pertolongan dekat aku ni. Minta dekat Tuhan. Siapa pun tak tahu, tapi Allah tahu. Kita menghargai kebaikan yang orang bagi kat kita. Begitu. Dan demikianlah hal orang-orang Islam daripada zaman Nabi SAW lagi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah atahu al-muhajirun faqalu ya Rasulullah ma ra'ayna qauman أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala datang Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, maka datanglah kepadanya orang-orang yang berpindah dahulu daripada Nabi SAW. Dan kata mereka itu, ya Rasulullah, tiada kami lihat satu kaum yang lebih boros akan hartanya daripada banyak kepada kami. Dan tiada lebih baik tolong daripada sedikit. Dan tiadalah kami lihat yang demikian itu lebih daripada kaum yang kami turun menumpang di dalam antara tengah-tengah mereka itu, yakni daripada orang-orang Madinah yang bernama kaum Ansar. Ini cerita Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi pergi Madinah, ada dah beberapa rombongan yang Nabi suruh pergi dulu. Mereka ni hak pergi dulu ni, orang Mekah yang pergi ke Madinah sebelum Nabi pergi. Mereka sampai di Madinah, orang Madinah ni, orang Ansar, mereka sambut ni sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah, yang mai selai sepinggang tak ada apa ni, mereka sambut, mereka layan ni sampai orang yang dilayan ni berasa serba salah. Tuan-tuan, kita pergi rumah orang, kita pergi rumah
kawan kita di Kuala Lumpur. Kita nak tumpang bermalam di rumah dia. Dia layan kita ni sampai kita nak lemah. Kita sampai tu dia sambut, dia raih kita, dia dengan makan minumnya dengan satu bilik khas. Dia kosongkan anak-anak dia keluar tidur di hall tu. Dia bagi kita tidur dalam bilik tu. Dia jaga kita ni selama kita duduk di rumah dia sehari tu. Dia jaga kita ni. Inilah orang kata raja 2 hari. Sehari hari tu ni, ni pula sehari lagi kita jadi raja. Kita pergi rumah dia, dia punya layan kita. Sampai kita ni jadi lain kali tak umai dah rumah dia ni. Nampak betul-betul bagi menyusah dia. Macam ni lah sahabat Nabi rasa. Bila sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat Nabi yang hijrah dulu daripada Nabi. Sebelum Nabi hijrah, mereka pergi dulu. Mereka sampai di Madinah. Orang Madinah sambut mereka. Layan mereka. Dia kata sampai ke peringkat mereka punya boreh. Bagi duit dekat sahabat Nabi ni. Sampai sahabat Nabi bimbang. Takut duit mereka habis. Mereka bawa keluar duit buat rumah bagi mereka ni duduk. Mereka bawa keluar duit bagi pekakah dalam rumah. Mereka bawa keluar duit bagi makanan kepada sahabat Nabi yang pindah mai ni. Punya boreh belanja duit mereka untuk sahabat Nabi yang mai ke Madinah ni. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, sahabat-sahabat yang pergi dulu ni pakat mai umur Nabi. Pakat nak main cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, kami tidak pernah jumpa sahabat yang macam orang-orang Ansar ni. Kami sampai hari tu ni, mereka punya layan kami, duit ringgit mereka tak kira, segala-galanya mereka bagi dekat kami. Mereka ni lah orang-orang Madinah yang kata orang Ansar ini. Mereka memang Ansar sungguh, mereka memang tolong kami sungguh-sungguh. Cerita dekat Nabi macam tu. Maka demi sesungguhnya telah dicukup oleh mereka itu, yakni oleh Ansar, akan belanja kami, yakni belanja rumah kami daripada makan minum. Dan bersama-sama kongsi mereka itu dengan kami pada kehidupan. Isteri tuan-tuan ada 3. Sahabat daripada Mekah ni pindah mai seorang. Dia tunjuk isteri 3 orang ni. Dia kata hak mana hama jadi. Pilih hak mana jadi. Kalau kita lah kan ada lebih. Nak pilih. Dah, aku nanti bagi. Bagi tu kena. Sahabat Ansar ni tuan-tuan, dia bukan kata dia bagi. Pilih. Aku ada isteri 3 orang. Pilih. Kalau ada anak, pilih. Dia ra'i ni. Sahabat-sahabat Nabi namai daripada Mekah ke Madinah ni. Dia ra'i macam tu. Jangan hang rasa kesunyian di sini. Rumah kami bagi. Belanja makan kami bagi. Tak seronok nak isteri kami bagi. Hang tunjuk hak mana, aku cerai. Habis iddah, kahwin dengan. Sampai macam tu, mereka boleh buat tuan-tuan. Ni yang kata sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Ansar tuan-tuan. Dan kita ni kalau kita baca dalam keadaan kita kurang beriman, kita tak percaya. Kalau kita baca cerita ni dalam keadaan kita kurang beriman, kita tak betul-betul faham yang kata sahabat Ansar ni lagu mana. Kita baca, kita senyum seorang-seorang. Senyum tu senyum tak percaya. Dan kita kata takkan sampai macam ni. Exaggerate kita kata. Orang putih lah. Cakap orang putih. Dia kata exaggerate. Dia kata ni saja besar-besar sangat ni. Cerita sebenar tak lagu ni. Tapi sebenarnya macam tu tuan-tuan. Yang kata sahabat Ansar ni. Maka tidak heran. Mereka ni dijanji syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga takut kami rasanya bahawa pergi mereka itu dengan pahala semuanya. Sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi, kami takut mereka ni punya buat baik kat kami, kami takut kami ni tak ada pahala dah. Pahala boleh kat mereka semua. Itu dia sampai macam tu. Yang ni tidak ada kami pahala daripada apa suatu. Bahkan mereka itu jua yang berpahala dengan amal mereka itu dan budi mereka itu kepada kami. Apabila mendengar Nabi SAW, maka dijawab oleh Nabi. Faqala Nabi SAW, la ma da'autumullah halahum wa asnaitum alaihim. Maka sabda Nabi SAW, tak hilang pahala kamu selama kamu berdoa kepada Allah Ta'ala bagi mereka itu. Itu dia. Nabi kata dah, hampa tahu ni, pahala untuk hampa ada. Walaupun mereka yang buat baik dekat hampa. Tapi kalau sekiranya hampa bila terima kebaikan yang mereka buat, hampa minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan murahkan lagi rezeki mereka. Misalnya, doa dekat mereka tu hampa dapat pahala. Nabi kata. Begitu.
dan memuji sekalian kamu atas mereka itu, yakni atas orang Ansar itu, menyebabkan kamu dapat pahala. Puji. Belakang mereka, kita bercakap dengan orang, kita kata, aku tak pernah jumpa macam dia ni, bagus sungguh lah. Dia tolong aku orang itu ni, cerita. Kebaikan yang kau tu buat, pergi cerita ke orang lain. Kita cerita kebaikan yang orang tu buat, kita puji kebaikan yang orang tu buat dekat kita, kita dapat pahala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Macam tu Islam punya janji kat kita. Pasal kebanyakan daripada manusia ni, dia hak baik dia suka katuk. Hak buruk tu dia suka duk buka. Ini manusia. Kawan tu buat baik kat dia 10 tahun. Buat baik kat dia. Memang kawan baik dia. Memang tolong dia macam-macam 10 tahun. Sekali kawan tu buat tak elok, dia duk cerita hak sekali tu. Hak 10 tahun dia kambuh habis lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini manusia. Manusia yang rosak kerana turut hawa nafsu dia. Nafsu manusia tak ada lain tuan-tuan, melainkan dengki, iri hati, buruk sangka. Ini nafsu. Kalau turut yang ni, binasa kita. Bukan binasa orang, binasa kita. Kita membinasakan amalan yang kita dah buat, kita binasakan. Kan? Hasad, dia makan kebaikan yang kita buat ni. Hasad dengki, dia makan kebaikan yang kita buat ni, seperti mana api makan kayu api yang kering. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil aktibat. Dan tak banyak, kita ambil 1-2 cukup. Sekali mengaji, kita ambil 1-2 cukup. 1-2 hak kita ambil tu kita amalkan. Kalau kita boleh amalkan sebulan 1-2 nilai baik, kita boleh amalkan sampai mati, kita amal benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala suka dekat kita, sayang dekat kita lebih daripada orang yang buat satu kebaikan bersungguh-sungguh sekali saja, lepas tu tak buat sampai bila-bila. Tuan-tuan, ini benda macam ni kita kena jaga. Saya baca tajuk apa di masjid mana dulu kan, tajuk tentang dawamul amal, tentang istiqamah dalam amalan. Dawam. Satu benda aja kita boleh buat. Contohnya apa? Dalam hadis tu dia kata, nak tidur, letak aja badan di tempat tidur, baca ayat kursi. Jadi cerita tentang seorang sahabat, Abu Hurairah. Sahabat yang cukup terkenal, Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tugas dia suruh jaga hasil kutipan zakat fitrah. Bila dia duk jaga ni hasil kutipan zakat fitrah ni, malam tu ada benda mencuri. Mencuri ni, hasil kutipan zakat ni dia duk jaga ni, ada satu benda mencuri. Dia dapat tangkap benda tu. Benda tu merayu minta lepas, saya orang susah, saya miskin, saya anak ramai, saya mencuri ni barang ni bukan kerana, tapi kerana saya nak bagi makan anak saya miskin, anak ramai. Abu Hurairah pun kata tak apa, tapi lain kali dia kata kalau nak mai jumpa cakap betul-betul, jangan curi. Dia ni pun pergi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pagi esok lepas sembahyang subuh, Nabi panggil Abu Hurairah. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, semalam apa jadi hang ada tangkap siapa? Nabi kata. Nabi tahu. Allah beritahu kat Nabi. Abu Hurairah kata, adalah satu orang semalam ni dia main curi harta zakat kita ni, dia main curi. Saya tangkap dia. Dia orang susah, dia orang miskin, anak ramai dan sebagainya. Saya lepas dia lah, tapi saya kata lain kali jangan curi. Nabi boleh kepala. Nabi kata kat dia tipu kamu. Nabi kata dia akan main lagi. Abu Hurairah pun lepas tu, bila Nabi kata tentu jadi punya, Abu Hurairah duk tunggu. Satu malam mai pula. Dah ambil dah barang, red-handed. Abu Hurairah tangkap dia dalam keadaan duk pegang barang. Abu Hurairah kata, hang lagi. Yang baru ni sampai sungguh-sungguh minta tolong, janji tak mau curi dah apa semua, lagu tu lagu ni apa. Dia kata lah minta tolong lah. Dia kata aku memang susah sungguh, aku miskin sungguh. Dia kata ni mencuri ni untuk makan ni apa semua. Abu Hurairah pun kata okey, tapi yang ni last. Lagi sekali yang mai aku pergi bawa hang pergi jumpa Nabi. Oh terima kasih lah, dia kata apa semua lepas. Esok lepas sembahyang subuh pagi-pagi Nabi panggil Abu Hurairah. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, Syekh tu mai pula ke semalam.
Itu dalam terjemahan kita lah. Mai pula ke semalam? Dia kata mai pula lah. Itu apa saja jadi. Tapi ya Rasulullah, dia susah sungguh, dia kata. Orang baik, tuan-tuan. Orang baik ni memang lah. Dia mudah percaya. Dia kata dia susah sungguh, ya Rasulullah. Saya yakinlah dia susah sungguh. Dia memang anak ramai nak makan. Nabi senyum lah. Nabi kata, Abu Hurairah, dia tipu kamu. Nabi kata, dia tipu kamu. Dia akan main lagi, Nabi kata. Macam itulah. Sehinggalah sekali itu dia tangkap, dia kata kali ini tak ada dah. Hantu saya ada buat cerita apa, aku tak mau dengar dah. Hari ini hang mesti jumpa Nabi. Aku tak boleh dah. Aku tak boleh dah dengar hang ni, aku dah tak ada percaya dah. Apa dia kata? Dia kata, okey lah ni aku minta tolong kang nyanyi last. Kan? Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sahih Muslim ada hadis ni. Yang ni betul-betul last lah, dia kata. Okeylah, dia kata lah macam ni, aku nanti bagi kang satu benda. Dia kata kalau hang buat benda ni, dia kata iblis syaitan tidak akan kacau hang sepanjang malam. Bila nak tidur, dia kata baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis ayat kursi. Baca. Dia kata daripada hang tidur sampai menjelang subuh esok, syaitan iblis tidak akan ganggu hang. Abu Hurairah ni dengar bagi ayat Quran surah Amal ni. Okey, tapi last. Hilang dia. Pagi esok Nabi panggil Abu Hurairah, Nabi kata, "Ya Abu Hurairah, macam mana semalam?" Dia kata, "Mai pula." Nabi kata kat dia, "Lepas tu macam mana?" Lepas tu aku lepas dia juga. Tapi ya Rasulullah, dia kata, dia bagi dekat aku satu benda. Dia suruh aku amal benda ni. Nabi kata apa? Dia beritahu. Orang yang aku tangkap dah beberapa kali dah ni, dia suruh aku sebelum tidur baca ayat kursi awal sampai habis. Dia kata iblis tak akan kacau orang yang baca ayat kursi ni sampailah menjelang subuh. Jadi aku lepas dia. Abu Hurairah kata. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata yang tu betul. Tapi dia penipu. Nabi kata. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata yang tu betul. Cerita kata sebelum tidur mau duk baca ayat kursi, yang tu betul. Nabi kata. Tapi tang dia ni penipu. Nabi kata. Kamu tahu tak siapa dia yang kamu duk tangkap berapa kali dah ni? Abu Hurairah kata tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata huwa syaitan. Itulah syaitan. Nabi kata. Okey. Bila kita baca hadis macam tu, hadis sahih tuan-tuan. Bukan sahaja boleh buat amalan, bahkan boleh berhujah dengan orang kerana dia hadis sahih. Bila kita dah baca hadis tu, kena buat. Yang tu aja, bukan dapat, kena buat. Nak tidur, sat aja, takkan tak dan. Tak aja badan dikata itu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila akhir ayat. Lepas tu nak tidur, nak apa tidak? Kalau boleh buat yang tu, daripada mula kita dengar hadis tu, kita amal benda tu, sampailah kita meninggal dunia. Itu dia panggil amalan yang istiqamah. Walaupun nampak sikit, tapi Allah melihat itu besar. Pasal apa? Pasal istiqamah. Kalau Nabi SAW boleh, Sayyidatina Aisyah kata Nabi seumur hidup Nabi tidak tinggal sembahyang witir. Witir Nabi tiap-tiap malam 13 rakaat. Sehinggalah waktu Nabi sakit nazak, sakit kuat, sakit teruk, nak meninggal dunia, dekat nak wafat ni, Nabi punya witir 9 rakaat. Nabi punya witir ni tiap-tiap malam, konsisten 13 rakaat. Sehinggalah Aisyah kata, sehinggalah Nabi dah cukup lemah dah, dekat nak wafat dah, witir Nabi 9. Bukan 1, bukan 3, 9. Kita umat Nabi Muhammad SAW boleh buat 3 sebelum tidur pun dah cantik dah. Masalah tak dan. Itu masalah kita. Bukan masalah tak reti, bukan masalah tak tahu, masalah tak dan nak buat. Jadi tuan-tuan, mengaji ni kalau sekiranya dia tidak membawa kita kepada kebaikan, mengaji kita sia-sia lah. Tapi kalau mengaji ni membawa kita kepada kebaikan, itulah mengaji yang disuruh oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan, tak ada siapa boleh cakap besar dalam soal ni, melainkan kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kekuatan, Allah bagi dorongan, kita boleh buat.
Dan kalau Allah dah bagi kekuatan, bagi dorongan, kita pilih untuk tak mau buat, kita akan jadi orang yang paling menyesal di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah pada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita daripada malapetaka, daripada bala yang kita tak mungkin boleh menanggungnya. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.